Presenter kita semua dah ada dah. Nazmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Sitah ni macam lama dah tak nampak. Sihat Mas Sitah? Masya-Allah, barakallah. Saya tak pasti kita share link dekat selesai. Okey. Mas. Kita tunggu presenter kita, Tuan Nazmi dah ada belum? Mana Nazmi? Dia lambat masuk cikgu, so bumping cikgu. Apa dia? Ada. Ingat tak ada, so bumping ni. Kita bagi 5 minit. Tunggu sikit lagi. Selesai tu. Waalaikumsalam.
Astagfirullah. Okeylah, Assalamualaikum, selamat malam semua. So malam ni kita ada santai-santai sharing. So ada Tuan Nazmi, so dia akan share apa topik global topik ni. Impact tension ni global issues. Kesan tekanan pada pasaran semasa kita. So saya rasa saya tak perlu tunggu lagi. Saya terus hand over ke Tuan Nazmi kita. Sila Nazmi. Assalamualaikum. Cikgu, macam mana saya nak buat attire Nah, window? sekejap, saya start saya punya sharing. Okay. Macam mana saya nak ni Terus pergi ke apa ni? Ada arrow sharing ni? Dia kena window Okay, pergi dekat arrow share the Nampak whole. Ya, okay. Alright, dapat. Terus. Kalau saya buat macam ni nampak. Pergi ke slideshow lah. Terus ke slideshow. Nampak mana tu? Nampak yang ini tak ni slide ni dapat PP. PowerPoint ini yang untuk presenting belum tak ada. yang nampak Pilih yang presenting. Dia okey? Tak, belum keluar lagi. Sekejap. Tak keluar lagi? Oh, ya. Dia ada 3 kan masa kita nak present. Satu untuk apa? Satu untuk presentnya. Slide. Okay. Oh, ya. Macam mana nak buat lah? Sekejap. Boleh Boleh. Dekat tadi yang boleh klik dekat slideshow tu. Okey, jumpa dah. Right. Relax ya. Santai kan. Okey, alhamdulillah. Okey. Boleh. Oh, cantik alhamdulillah. Alright. Okey, sudah. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nazmi. Saya daripada KSP 2. So, hari ni kita nak bincang pasal impact of Russia dengan Ukraine punya peperangan dengan China, Taiwan dengan US punya isu buat masa sekarang ni lah. Apa kesan ni dekat kita punya ekonomi kita. So, ni ada disclaimer dulu. So, presentation ni adalah saya punya research dengan saya punya pendapat. So, it's better to do your own research and have your own opinion dalam saya punya presentation ni. Jangan ikut saya punya presentation ni, saya punya ni semua follow betul-betul. Follow bulat-bulat. Have your own opinion on it. Sebab lain orang akan ada lain pendapat dalam isu ni lah. Dia macam kalau nak beli kereta, mesti orang-orang nak beli kereta jenis dia nama macam Honda ke. Dia ada pendapat-pendapat berbeza lah. Lepas tu kalau kita cakap pasal ekonomi ni, mesti kita akan sentuh sedikit dalam politik. So saya harap tak ada siapa macam campurkan dia dengan isu-isu lokal politik lah. Sebab saya tak berapa selesa lah kalau cakap pasal lokal politik dekat ramai orang. So saya sebenarnya lokal politik saya simpan sendiri. So kalau siapa nak cerita pasal lokal politik, maybe wait another presenter lah. Okay, so this is not official economic outlook. Ni bukan untuk korang buat untuk personal ataupun corporation lah. So ni just presentation santai lah. So kita ada 2 topik untuk kita nak discuss untuk hari ni. Macam saya cakap tadi, Russian war with Ukraine, NATO aggressive recruitment dengan winter is coming kat Russia. Apa impact dia dekat global economy bila sampai waktu winter,
And dekat China pula, geopolitical pressure dekat Taiwan. Lepas tu apa itu anti-secession law antara China dengan Taiwan. Lepas tu kenapa US ni beria-ria nak intervene dekat Taiwan. Macam mana dia beria-ria masa tu nak cakap dia nak tolong Ukraine apa semua. Tapi kenapa kat Taiwan ni, diorang punya Prime Minister sendiri cakap kalau China serang Taiwan, dia akan confirm akan hantar askar. Kenapa dia bersungguh-sungguh nak tolong Taiwan. Tapi apa step-step Taiwan nak diorang punya cara untuk mengelakkan diri diorang daripada kena serang. Itu nanti saya akan terangkan lebih lanjut lah. So, kalau nanti mungkin Kak Mila akan bagi slide ni ke semua orang, tapi saya harap dia tak bagi kat banyak sangat kat orang lah. Berapa public sangat lah. Tapi saya bagilah kalau Kak Mila nak share kat siapa. So kalau dekat link tu, saya ada sini kat bawah tu. Okay, siapa untuk lecturer kat sini, mungkin cara saya punya citation salah lah, tapi ini tak ada markah kan, so saya buat cara saya lah. So kat sini boleh tekan link tu, nanti akan tunjukkan diorang akan keluarkan ni lah, anti-secession law, full text yang kerajaan China keluarkan dekat Taiwan tentang kalau diorang nak buat kalau diorang nak go to independence, apa akan berlaku dan kenapa ni semua. So saya ambil 3 artikel kat dalam yang panjang-panjang ni, yang penting untuk kita punya discussion malam ni. So dekat sini dekat artikel 2, China cakap both mainland and Taiwan belong to one China. Maksudnya Taiwan tu untuk China dimiliki oleh China. Ada 13 negara sahaja masa 2019 ke 2020 yang mengakui Taiwan ni sebagai independence country. US tak termasuk pun dalam 13 negara tu. Banyak negara-negara asing macam Palau semua tu lah, yang negara yang tak popular sangat lah. Okay. Lepas tu artikel 3 pun cakap solving Taiwan question and achieving national unification is China internal affair. Maksudnya masalah dalaman. Tak ada, dia tak terima ada no interference by any outside force. Kalau US nak masuk campur, dia tak benarkan. So artikel 8 paling penting, kalau tak boleh, macam possibility apa, peaceful unification. Kalau dia orang tak boleh nak selesaikan masalah ni dengan cara baik, without peaceful unification, China akan ambil necessary measure to protect, shall employ non-peaceful means. Maksudnya dia akan seranglah Taiwan. Dia akan serang Taiwan untuk jaga diorang punya sovereignty. Dekat diorang punya penguasaan diorang dekat Taiwan tu lah. So persoalan dia kenapa dia ni concern? Kenapa Taiwan ni concern kat dunia? Kenapa benda ni isu besar dekat dalam kita punya dunia ni? So one of the issue adalah grow in China military strength. China punya military strength adalah nombor 2 dekat dunia. And some say that China punya Navy punya kapal perang semua dah lebih daripada US sekarang. And diorang masuk US dekat China ni, diorang banyak kali tahu langgar Taiwan punya airspace. So kalau apa maksud ADIZ ni, Air Defense Identification, so semacam diorang punya zon udara Taiwan lah. So China selalu hantar diorang punya pesawat-pesawat berjuang untuk macam jalan-jalan, untuk travel dekat Taiwan ni. Dia bukan masuk dalam atas tanah Taiwan tu tau, tapi macam sikit, dalam sikit je daripada Taiwan punya area, diorang punya space area. Diorang just lega-lega. Setiap hari dia hantar and semenjak Taiwan punya tension ni, diorang punya Taiwan punya isu ni, diorang punya aktiviti penerbangan tentera China ni makin bertambah. Diorang punya makin giat lah dalam tambah. Dan China juga adalah nuclear weapon superpower. So bila berlakunya peperangan, so kat situ macam kalau antara US dengan China kan, kalau contohlah diorang go into war, both country ni adalah nuclear weapon superpower. So kita risaukan adalah nuclear war lah. Second adalah Taiwan adalah major export high-tech chip manufacturer. Ini saya akan terangkan lebih lanjut akan datang, tapi just keep in mind, Taiwan adalah 63% global microchip manufacturer. Diorang produce 63% semiconductor dekat dunia. 63% global tau, bukan Asia, global. Okay, walaupun negara Taiwan tu kecil tapi dia supply 63%.
and it's very complicated. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut lah. The next issue adalah South China Sea. So South China Sea ni, China punya, dorang claim South China Sea adalah milik China tau. Nanti saya tunjuk, saya akan explain lebih lanjut. So kenapa South China Sea adalah strategic military position? Sebab kat situ banyak laluan perdagangan antarabangsa berlaku dekat situ. And China dah buat 3 pulau, artificial island dekat South China Sea. And tiga-tiga ni menurut naval, US Naval, commander dorang lah, US Naval tu, tiga-tiga negara ni dah dimilitarize. Dah sesuai untuk, dah ada askar-askar dorang kat sana lah. Dorang punya base lah senang cerita, base tentera dorang dekat South China Sea. So dorang nak kukuhkan dorang punya kedudukan dekat South China Sea. Okay? Lepas tu kalau kenapa US ni nak intervene, nak masuk campur dekat dalam Taiwan ni, sebab dorang punya Pelosi datang kat Taiwan kan. Sebab dorang nak, sebab kalau kali ni US ni tak masuk campur, dorang tak tolong Taiwan macam mana dorang tak tolong si dekat Ukraine tu. So dorang punya Asians, dorang punya ally Asians macam Japan, Korea Selatan, Singapura kan, dorang punya ally dan NATO ally dorang dekat tu akan ada rasa macam US ni cakap je tapi dorang tak tolong tu kalau masa tengah kesusahan. Dorang sembang je lebih. Faham tak? So nanti daripada dorang join si US ni, baik dorang support China. Dorang risau kat situ lah. Okay? Kita sambung cerita pasal South China Sea lah. So South China Sea ni adalah salah satu significant body of water geopolitical sense yang sangat penting. Dalam sejarah pun South China Sea ni adalah dia perhubungan antara western side dengan eastern, which is Asian side dekat China. Diorang berjumpa, diorang punya trade route dekat situ. 1/3 dunia, 1/3 maritim punya shipping akan lalu dekat South China Sea ni. 1/3. Banyak kan? Lepas tu diorang carry diorang punya transaction tu sebanyak 3 trilion US dollar. Trilion bukan bilion, maksudnya 1000 kali bilion, 3 kali 1000 kali bilion. Banyak tak banyak. And dekat South China Sea ni, South China Sea ni ada banyak natural resources macam oil dengan natural gas. Kalau kita tengok 77 billion barrel, tapi ada orang estimate ada 28 billion barrel amount of oil. Lepas tu ada natural gas 266 cubic feet, trillion cubic feet. So natural resources kat China Sea ni banyak and make sense kalau banyak negara-negara, terutama China, negara besar, nak claim daerah ni lah. Okay? So geopolitical conflict, macam saya katakan dia dah buat artificial island dekat South China Sea untuk further claim orang punya yang tempat tu, daerah tu orang punya, tapi kan macam tak make sense tau. Ini China, ini South China Sea. Macam mana dia boleh heret macam mana dia boleh heret yang bawah ni jadi milik dia. Lepas tu ni macam pelik kan, jauh sangat daripada China tu, tapi ini dia cakap milik dia. Well, it is what it is. Macam lagi wah. Okay, lepas tu in the event of war, Taiwan which play with China. Okay, kalau korang tengok kat sini, pasal China actively hantar dorang punya kapal-kapal perang dorang untuk macam monitor South China Sea lah. So kat situ banyak international concern. Banyak berita lah korang tengok kan. China hantar kapal perang dorang dekat South China Sea, so Malaysia hantar. Kenapa jangan hantar kan? Diorang punya kapal-kapal nelayan, diorang semua selalu ceroboh lah perairan air Malaysia ni lah. Diorang curi ikan kita, lepas tu diorang jual kat negara diorang. So banyak diorang ceroboh. So dekat Korea, diorang selalu tenggelamkan kapal-kapal ni, kapal-kapal China ni, kapal-kapal nelayan China ni. Okay, kalau korang tengok kat sini, kenapa Taiwan ni diorang betul-betul nak ataupun diorang betul-betul penting China. So let's say berlakunya sanction kat China. Ini pendapat ini pendapat. So kalau berlakunya contoh sanction dekat China, diorang punya exit punya route adalah melalui sinilah. So kalau let's say kat sini semua support US, kat sini support US, kita rasa Korea dan Japan kat sini support US, ni pantai-pantai Jepun. So China tak boleh dia tak ada jalan keluar. Maritim diorang dah terhalang. Ini diorang punya maritim terhalang, dah di sanction. US ada base
military base dekat South Korea, ada military base dekat Japan. So US banyaklah dorang military base, dorang dekat Middle East ada banyak Sepah, dekat Japan ada, dekat South Korea ada, dekat Singapura tapi dorang alai dorang paling kuat kat Singapura. Okay, so kalau kat sini dorang halang dorang punya apa, China punya pergerakan, Amerika punya pergerakan. Sebab tu pentingnya Taiwan ni lah. So kalau Taiwan dapat pegang, so dorang boleh easy access untuk export negara dorang punya barang-barang. Boleh keluar lah, ada exit road. Okay. Okay, dekat dalam Taiwan ni ada satu company yang dipanggil Taiwan TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Clear tak dia punya graf kat sini? So kalau tengok kat graf ni, chart ni, Taiwan dia pegang 64%. Tadi cakap 63%. Dia 64% pengeluaran semikonduktor dunia. Dan 53% ni pengeksport adalah company yang dipanggil Taiwan TSMC ni lah. 53% global semiconductor share ni dimiliki oleh TSMC. 7% MC ini masih Taiwan ke? Masih company Taiwan. 7% Taiwan, TSMC 2%, BIS 1%. Besar tak besar semiconductor ni? Nanti saya akan terangkanlah apa semiconductor tu, apa kepentingan semiconductor tu. Dia tunjuk di sini, important. Untuk produce high-end technology product, manufacturing, okay. Manufacturing nak buat chip ni, semiconductor ni, dorang punya komen ke? BIS tu komen Malaysia tak pasti. Ayah itu ada kat komen Malaysia. Tu saya nak komen. Okay. Kita dekat sini macam Taiwan, so tak tahulah. Okay, ni TSMC, saya nak fokus kat TSMC lah sebab dia pegang 53% global semiconductor. Okay, lepas tu apa kepentingan semiconductor ni adalah untuk buat chip-chip untuk buat kereta, untuk buat iPhone, chip-chip tu lah yang apa, microwave, semua tu lah. Semiconductor ni Ambriz. Okay, kalau kita tengok Ambriz ni adalah kenapa Taiwan ni penting untuk China, sebab semiconductor dalam punya chip-chip ni, chip-chip yang Taiwan produce ni sangat high end lah, sangat berteknologi tinggi. Banyak negara dia ke depan ni saya akan terangkan lah importance dia, tapi saya terangkan. So Ambriz ni adalah diorang punya ketenteraan lah. So kalau diorang nak buat ketika bal apa semua tu kan, diorang nak buat jet apa semua yang memerlukan chip semua untuk dalam punya kapal terbang. Lepas tu macam teknologi company depend macam iPhone semua tu, kalau diorang tak dapat chip ataupun chip yang semiconductor daripada Taiwan ni, diorang tak boleh nak produce produk diorang. So no iPhone. Produk diorang, so kat sini kan sebelum ni ada semiconductor punya shortage kan. So diorang tak boleh nak produce barang diorang. So bila diorang punya barang tak boleh nak produce, no profit lah untuk company diorang. So banyak teknologi company macam iPhone apa semua yang memerlukan chip ni, macam kereta semua tu akan ada masalah lah. Macam banking, diorang punya ATM tu. Pasal household tu macam microwave semua tu lah. Akan ada terkesan lah kat diorang punya ni, diorang punya company. Okay, Taiwan, apa kepentingan TSMC ni? High and advanced technology chip. Susah tau nak replicate despite many attempts. This is crazily expensive for highly specialized product. Rusia pernah try, fail. China pernah try, fail. US pernah try, fail. Sebab diorang punya cost nak buat ni sangat mahal. Sangat mahal. Itu saya ucap, sangat mahal dan sangat complicated proses dia. Diorang punya fabrication sangat complicated. And diorang ada buka apa ni, manufacturing, fabrication dekat China, US, Japan, tapi with a small amount, tapi production chip diorang tu tak se-advance macam diorang buat kat Taiwan. Okay? Tak se-advance kat Taiwan. So US ni nampak tau, diorang punya ni tu highly dependence dekat Taiwan. Highly, so diorang, apa diorang buat, nanti saya akan terangkan.
ni US baru je keluarkan orang punya bill, orang punya apa, cara orang nak mengatasi kebergantungan orang kat Taiwan, ke TSMC kat Taiwan ni, dengan orang mengeluarkan bil yang dipanggil US 52 Chip Act lah. So dia keluarkan kerajaan orang keluarkan 52 bilion untuk orang manufacture locally dekat US. Itu nanti saya kata kat depan nanti. So apa China ni, apa TSMC ni buat untuk nak kekalkan relevansi diorang, nak kekalkan diorang punya relevansi lah dekat diorang punya company supaya US tak abaikan diorang ni. Diorang kan US belanjakan 52 bilion, tapi TSMC dia 2 kali gandakan diorang punya manufacturing, which diorang pun diorang invest lagi 100 bilion untuk improvekan diorang, untuk research and development diorang punya produk tu lah, chip tu makin high end, makin berteknologi lah. So korang boleh search sendiri lah apa, saya tak tahu sangat apa chip tu kan, tapi korang tahu dia makin thinner and makin kecil tu lagi bagus lah. Dia boleh simpan banyak data apa semua tu lah. So this will make China rethink on invading Taiwan or continue support from US since they will be still relevant to Taiwan in semiconductor. Maksudnya kalau China serang Taiwan, dorang chip-chip yang dorang terlampau gantungkan dekat Taiwan ni, China pegang 60, dorang China ni 60%, China contribute 60% of global demand. So demand dekat dalam global ni, China pegang 60%. Dorang banyak guna, dorang paling banyak guna semiconductor China lah, 60%. Dorang punya demand dekat negara dorang. Majority of it, either dorang import atau dorang manufacture locally. Dorang, so 50% ekspor Taiwan ke China hanya untuk semiconductor saja. Itu besarnya Taiwan ni dekat China. Kepentingan Taiwan ni dekat China. 50% Taiwan jual dekat China adalah semiconductor. Okay, so this will make China untuk diorang fikir 2-3 kali lah untuk serang Taiwan, and US untuk bagi supaya US terus support Taiwan. Since diorang nak apa, masih nak Taiwan ni nak apa, US ni masih bergantung dekat semiconductor Taiwan ni, ataupun chip dekat Taiwan ni. Okay, apa yang US 50 billion semiconductor chip act lah. Okay, diorang invest 50 bilion ni dekat Intel, Samsung dan TSMC dekat untuk diorang manufacture dekat US. So diorang tak bergantung sangat lah dekat apa, Taiwan tu. Ada jangka siap tahun depan 2023. Tak tahu bila lah diorang akan finish, tapi diorang, saya baca dekat artikel tu, tahun depan diorang akan siapkan lah. Okay, so important thing, if Taiwan got invaded, kalau diorang kena serang, semiconductor output akan loss. Walaupun setahun, global electronic supply akan jatuh teruk. Sebab 64% yang keberantungan, orang punya high dependency lah dekat Taiwan ni. Kalau bayangkan 64% tak ada kat tu. So tak boleh lah korang, so no iPhone, no kereta tak boleh gerak, tak boleh nak apa, sambung apa LRT apa semua ni lah akan tergendala. Ada komen ke? Tu bergantungan ayah tu. Nice. Alright, sambung. Tapi ni penting tau. So apa important teknologi lah. Teknologi sektor sangat kita akan betul-betul perhatikan teknologi sektor kalau akan jatuh lah, sangat-sangat betul. So this will be macam kita akan jadi kembali ke zaman dulu lah. Okay, habis saja saya punya presentation pasal China dengan Taiwan dan US. So kita akan pergi ke Rusia dengan Europe punya ni lah isu. So Rusia dengan Ukraine ni, diorang punya tension dah mula sejak 2014, which Rusia dah annex, dah Crimea, dah jadi macam annex ni, maksudnya diorang dah masukkan Crimea ni, walaupun dulu dia part of Ukraine, masuk ke dalam teritori Rusia. Diorang dah claim lah, Crimea ni part of Russia. Kasi macam ada hantar askar dan semua tu lah. Okay. Dia punya history panjang pasal Crimea tu. Nanti korang boleh search sendiri lah. Tapi saya just nak beritahu,
sejak 2014 lagi tension antara Rusia dengan Ukraine ni dah start. Ukraine ni masa zaman Soviet Union, part of Russia. Banyak lagi lah yang Soviet Union jatuh, banyak negara-negara yang keluar daripada Russia. Macam Ukraine, Poland, Slovenia, Hungary, Georgia, semua tu lah, banyak lah negara-negara tu. So Putin claim serangan dorang ni sekarang ni, serangan Rusia ke Ukraine adalah untuk dorang nak jaga kepentingan orang-orang Rusia yang dekat Ukraine tu. Okay, banyak tau, dorang banyak Russian speaker dekat Ukraine. Dan ada banyak setengah daerah dekat Ukraine tu, dorang setuju untuk dimasukkan ke dalam negara Rusia. Dorang memang rela lah. Kat situ macam ada perdebatan lah, pro-Russia dengan anti-Russia dekat Ukraine tu. Ada yang sokong Russia untuk selamatkan orang, untuk serang untuk masukkan sebahagian orang punya teritori ni ke dalam Russia, dia tak setuju. So NATO expansion pun main peranan jugalah. So Rusia ni dah bagi banyak sangat amaran dekat Rusia, dekat NATO, jangan expandkan orang punya NATO ni dekat-dekat dengan Rusia. Diorang risau diorang punya security. Diorang cakap banyak. Korang tengok kat sini, diorang dah recruit Poland, Latvia, Estonia, Hungary, Bulgaria. Ini semua pernah bekas-bekas NATO lah. Pernah bekas-bekas Soviet Union. Tapi NATO ni invite untuk jadi sebahagian daripada diorang. So Rusia ni rasa terancam lah, sebab kalau Ukraine ni dah jadi part of NATO, diorang punya pintu tu dah terbuka dah dekat sangat lah diorang punya enemy tu. Senang dah, diorang boleh letak long range missile tu dekat Rusia, senang je. So Rusia ni risau lah. Dia tak ada risau lah. Okay, next. Kat sini dalam peperangan ni, diorang main 3 peperangan tau. Modern warfare. Dalam 3 instrumen yang diorang cuba nak lawan, which is satu money, energy dengan food. 3 instrumen yang diorang cuba nak kalahkan sama sendiri lah, which is money, energy dengan food. Okay. First dia cakap pasal finance. So kat sini saya tak terangkan banyak, saya just macam go on dengan nak kadar cepat. So kalau sesiapa berminat nak tahu apa yang lebih lanjut lah, apa yang European dengan US ban ataupun dalam ban barang-barang Rusia, boleh tengok kat link ni lah. Okay. So saya just nak go through saja. USA the first 300 billion Russian foreign reserve dekat luar negara. Lepas tu European naikkan Russian vodka sebanyak 35% tax rate. Lepas tu banyak major company yang based dekat USA macam Starbucks, McDonald dah exit Russian market. Dia dah keluar lah, dia dah jual dia punya kepentingan semua dekat Russia. And Swift Bank ni paling dahsyat lah, paling sakit lah dekat finance Rusia. Sebab ini adalah international bank tau. Swift Bank ni adalah international bank, which kalau contoh siapa-siapa Rusia yang dekat luar negara, diorang tak boleh nak buat transaction. Diorang tak boleh nak transaction daripada bank Rusia ke, contoh diorang dekat Europe, diorang nak keluarkan duit, diorang nak tukar duit diorang daripada Rusia ke tu, diorang tak boleh. So banyak orang-orang Rusia yang dekat luar negara, yang luar Rusia, terkandas lah. Diorang tak ada duit lah, senang cerita. Lepas tu diorang suspend 5 of Russian media outlet. So kenapa European ni diorang ban ataupun sanction Russian ni? Sebab diorang punya objektif adalah untuk sakitkan ekonomi Rusia. Supaya bila ekonomi Rusia dah hampir ke bankruptcy, dia nak bankrupt, Rusia akan withdraw diorang punya tentera daripada Ukraine. Itu diorang punya kepentingan. Tapi korang kalau betul-betul nak tahu lebih lanjut, kat sini dia explain lagi dalam lah pasal sanction tu. Okay, kita move on. So dalam food pula, Ukraine dengan Rusia, dia pegang 30% global export dalam wheat, 20%, hampir 20% lah dalam corn, dan 80% sunflower oil. Banyak tau. Sebab tu korang tengok food inflation meningkat kan.
So dekat European dengan dekat Asia, orang ada inflation yang berbeza. So, European paling banyak terkesan lah sebab orang paling banyak dependent dekat usaha European punya ni lah. Tapi kat Asia orang lebih pada food inflation lah, teruk sikit. So kalau boleh tengok kat sini, boleh tengok kat chart ni. The energy which European country yang paling depends kat Rusia. Kat sini North Macedonia 100%, memang 100% bergantung dekat Rusia. Finland 94%, Bulgaria 77%, Slovakia 70%, Germany 49%, tinggi kan. So kat sini boleh tengok chart mineral yang apa, jumlah total amount yang dieksport lah Rusia dekat Europe. Okay, ini diorang punya kebergantungan. Ni yang paling penting yang saya nak cerita lah. Satu pipe yang dipanggil Nord Pipe, NORD punya, yang menghubungkan Rusia punya gas, diorang punya supply, diorang punya gas dekat Europe. Ni panjang dia sebanyak 1224 km dekat Baltic Sea. So diorang selalunya supply dekat Europe. Ni kat Germany tau, yang daerah Germany. Nanti saya tunjuk map dia kat sini lah, dia nampak jelas sikit lah. Okay, so diorang supply 55 billion cubic gas per year dekat Europe. And ambil masa 6 tahun untuk build, sebab sangat lama. Sebab diorang nak kena minta persetujuan banyak negara, Finland, semua banyak proses dia lah. International punya ni semua, minta kebenaran apa semua kan untuk bina pipe ni. And cost adalah 7.4 billion euro cost to build. So satu company Rusia yang siapa invest ada 4, tak silap. Satu daripada company Rusia dan 3 daripada negara Europe lah. Saya tak ingat apa boleh search lah nanti. Okay, dia ada 2, tak silap saya ada 2, not pipeline 1 dengan not pipeline 2. Not pipeline 2 tu baru lagi tahun lepas ke 2020 baru siap. Not pipeline 2. Ni not pipeline 1 lah. Okay, so kat sini pipe ni dia hubungkan kat sini dengan kat sini, lepas kat sini diorang distribute to the entire region lah, to entire Europe region. So Germany yang diorang punya first apa, yang paling first dapat Germany lah. Lepas tu Germany akan ada pipe-pipe yang menghubungi dekat serata Europe lah. Okay, tapi kan kenapa Rusia ni walaupun dah kena sanction, dah kena financially sanction semua kan, kenapa Rusia ni masih belum tahan, masih invasion orang dekat Ukraine masih terus sampai sekarang. Okay, itu macam jadi persoalan lah. Okay, as for finance concern, Europe has done its best tremendously well untuk choke Russian economy. Tapi lagi dua faktor yang boleh saya tunjukkan tadi, dua faktor which is energy dengan food, diorang which will make them akan dia sebab yang membuatkan orang akan membuatkan orang dalam big trouble lah. Rusia gunakan kebergantungan Europe dekat Rusia dari segi energi ni as their leverage. So diorang ambil advantage lah. Okay, so 42%, fun fact, 42% apa European punya gas datang daripada Rusia. Okay, yeah, how Russian winning energy war Europe? So Putin pada mulanya bila Europe dah start sanction Rusia apa semua, apa Putin ni buat, dia cut 60% of energy export kat Europe melalui dia cakap Nord Stream pipeline. 60% dah cut. So dia just supply 40% saja. So kalau maksud cara diorang nak jaga diorang punya nak jaga diorang punya currency global, so any European country ataupun any unfriendly country yang macam tak sokong serangan Rusia kat Ukraine tu, macam Singapura kan, macam Singapura, South Korea, Japan semua, diorang kena bayar. Kalau diorang nak beli gas dengan oil daripada Rusia, diorang kena bayar dengan duit Rusia, rubles. So diorang create demands dekat Russian currency lah dekat situ. And sebelum peperangan ni, Rusia dah prepare diorang punya foreign reserve lah banyak. Sebab tu diorang walaupun dah sanction apa semua negara, diorang masih okay, masih boleh tahan.
Next please. Okay. So, apa major implication, apa impact dia dekat negara, dekat dunia? So, kalau price of gas oil naik, supply out, so bukan price of gas increase, tapi lebih production of gas and oil decrease. Dia akan buat supply and demand mismatch. So, ada typo kat sini. Supply demand dia jadi mismatch. Okay. So persoalan dia, ni Australia ni dia bukan top 15 pun pengeluar minyak. Cuma dalam gambar ni ada gambar Australia, so senang, so saya just ambil gambar ni untuk memudahkan saya punya presentation lah. So Australia ni bukan Australia lah, dia just nak memudahkan contoh lah, nak buat contoh dekat dalam presentation. Okay, kalau contoh selama ni ada 5, contoh lah Australia ni pengeksport oil global paling tinggi, walaupun tak, tapi contoh je. Contoh pada mula ada 5 country yang selalu ekspor oil. Let's say Rusia dah tak dapat, apa option oil import yang Europe boleh pilih? Norway, USA, Qatar dan Australia kan? Sebagai contoh. Tapi kenapa diorang tak nak increase diorang punya production? Kenapa OPEC, negara-negara Arab lah, OPEC, OPEC, kenapa negara-negara Arab diorang refuse walaupun jadi Europe demand untuk diorang naikkan diorang punya production, diorang punya output minyak tu, kenapa diorang tak nak? Sebab diorang nak take advantage of it. So macam ni. Kat sini lah contoh, kalau saya bagi contoh Norway lah kan. Kenapa Norway? Sebab Norway paling dekat dengan Europe lah. Diorang paling dekat dengan Europe. So ya, kenapa Norway tak nak tolong? Sebab diorang nak ambil take advantage of it. So kalau dulu diorang jual $40, contohlah $40 satu galon ke apa, $40 satu unit. Diorang sekarang ni boleh jual dengan amount yang sama, unit yang sama dengan harga 160 unit. Diorang dapat 4 kali ganda untung. More profit margin, more profit and less exhausted resources. Sebab kalau diorang jual dengan harga murah, US akan banyak beli barang. Akan banyak lagi import diorang punya minyak. So diorang punya natural resources in the future akan exhaust. Diorang tak ada, so bila in future diorang perlukan minyak, diorang punya kebergantungan orang dekat luar negara untuk minyak akan sangat tinggi lah. So diorang tak nak perkara tu berlaku. Faham So ya, itulah sebab apa diorang nak take advantage lah dengan benda ni. So macam saya cakap tadi, diorang Rusia kalau siapa nak beli gas ataupun minyak daripada Rusia, diorang kena guna duit rubles, which is kalau tengok kat sini ni graf lah, Europe dengan rubles, ni rubles dengan Europe. Ni maksudnya saya cerita satu Europe bersamaan dengan 60 berapa ni? 63.88 rubel. Dekat sini, boleh tengok sendiri lah. Ni check lah korang punya technical semua. Tengok apa yang korang boleh juga. Lagi. Kenapa inflation dekat Europe ni sangat tinggi? So since diorang punya cost of production makin meningkat, diorang punya gas, energy semua meningkat, harga diorang meningkat. Sebab diorang import barang, diorang punya cost import dekat luar negara tu makin meningkat. Diorang punya end of product, diorang production pun meningkat jugalah. Cost production meningkat, so diorang punya hasil nak jual ke end product dekat customer pun akan meningkat jugalah. So inflation rate kat Europe ni cecah 9.6% all time high masa Jun. And diorang punya European countries ni suffer increase in gas banyak 700% sejak tahun lepas, nak dibandingkan dengan tahun lepas. 700%. Contoh, kalau korang nak buat dia sakit dia macam mana, kalau korang selama ni makan nasi goreng dengan ayam RM10, inflation ni darabnya 7, tu maksudnya sekali makan dekat luar RM70. Selama ni RM10 je. So dekat sini korang beli minyak lah 7 kali ganda tu mahal dia. Kat sini ada Bloomberg. So siapa-siapa nak tengok link tu ataupun mana saya dapat ni, boleh tengok kat link ni lah. Boleh check sendiri lah. Lepas tu electricity wholesale price have increased in first quarter dekat 2022 banyak 411% kat Spain. Dan Portugal
Lepas 343% kat Greece, 330% dekat France, boleh baca sendiri ya. Itali 318%. Mustafa. Okay. Ini inflation up to 8.9%. Ada dua. Okay, flash estimate Euro area inflation up to 9%. Kalau korang tengok kat sini inflation rate dorang dah nak dekat ni 90 lebih ni, 80 lebih ni. Dah dekat 2 digit dah. Energy dorang memang dah lebih 2 digit, dah memang melampau lah. Dorang punya food, alkohol dengan rokok dah nak dekat 2 digit inflation rate. So makin meningkat lah. So kat sini korang boleh tengok lagi detail lah energy punya inflation rate. Yang E ni adalah expectation, dalam estimate. So kalau korang nak tengok lagi detail kat sini, korang boleh check kat sini. Service, korang punya inflation dah naik 4%. So selama ni inflation rate macam 2%, 1% lah. Kat Malaysia less than 3% lah selalu. Less than 3%. Inflation rate kat Malaysia. Kecuali masa Asia punya financial crisis. Okay. So ini adalah inflation rate measure dengan HICP. Okay, apa tu HICP boleh baca di sini, tapi kalau nak ikut cara saya, nak tahu jalan kerja HICP sebut tak payah kot. Senang cerita lagi tinggi, ikut cara saya lah. Lagi tinggi tak elok, lagi rendah bagus. Itu je, senang cerita kan, senang kan dia punya explanation untuk HICP ni. Lagi tinggi tak bagus, lagi rendah bagus. Itu je. Untuk apa tu inflation rate HICP. So kalau boleh measure sendirilah. Kalau punya kadar peningkatan, contoh kalau Euro area 1.9 pada bulan Jun tu 1.9, Januari tahun, start Januari tu dah 5.1, Februari 5.9, start perangan Rusia, March tu tak silap 7.4%, sekarang dah menghampiri lah ke second digit, macam Greece dah sampai second digit. So lain, Europe punya negara lain inflation rate lah, sebab dia ikut kebergantungan orang dekat Rusia punya gas dengan ni lah food. Okay. Okay, ni sekarang ni hypocrisy of Europe tau. Kenapa saya cakap Europe ni dari sudut pandangan India punya ya, macam sebuah media menjelaskan ni, dia banyak paling kena interview dekat Western punya jurnalis lah. Kenapa India tak boycott, kenapa diorang masih beli gas dengan oil dekat Rusia. Demand Rusia punya oil and gas makin bertambah tau dekat Asia. Dan India adalah paling banyak import oil and gas dekat Rusia. Sebab tu India, European ni, orang pressure India untuk boycott beli barangan daripada Rusia lah, untuk boycott saingan orang lah. Tapi orang apa yang Jai Sangkan ni punya respon, kalau kita beli oil and gas kat Rusia, itu maksudnya kita support peperangan kat Ukraine. Tapi kalau diorang beli barang-barang oil and gas kat Rusia, itu maksudnya untuk diorang punya ekonomi. Nampak tak hipokrisi kat situ? So diorang, apa je sangka ni pada saya macam wow dengan domestic ni adalah Europe ni, dia kena grow orang punya thinking, orang punya pemikiran. Kalau Europe ni problem kalau Europe punya problem adalah satu dunia punya problem. Tapi kalau negara lain punya, tepat macam Afrika punya problem, bukan diorang punya problem. Diorang tak ambil kisah pun. Tapi kalau diorang ambil kisah pun, macam US serang, Iraq serang gitu, selalunya diorang untuk kepentingan diorang saja. Faham tak diorang? So kat situ macam dia educate dekat negara Europe ni lah. Which is, untuk saya, Europe ni sangat hipokrit lah, diorang buat ni. Diorang punya macam, diingatkan geng ni tuan untuk sekali-kali, semua kena ikut dia. Kalau siapa-siapa tak ikut dia, bukan geng dia, bukan kawan dia. Diorang lah jenis macam polis dekat negara ni lah. US lah sebenarnya cerita, US polis dekat negara ni. Siapa yang tak support LGBT apa semua, tak ni semua, adalah diorang punya propaganda tu akan membuat negara diorang tak berkembang lah, tak bagus lah, pressure kat diorang tak ada civil right lah apa semua. Padahal setiap negara ada undang-undang diorang sendiri, ada culture diorang sendiri, tapi diorang nak semua orang ikut diorang je. Itulah saya punya pendapat lah. So next adalah satu benda yang paling concern untuk bulan-bulan akan datang, third quarter dengan fourth quarter akan datang lah, which is winter is coming to Europe.
So diorang perlukan natural gas yang banyak daripada ni dekat Rusia untuk Rusia kat mana untuk hangatkan diri diorang untuk hangatkan diri diorang lah. Sebab winter sekarang diorang punya masa winter tu mesti sejuk, sangat sejuk, boleh cecah negatif Celsius. Okay, so ni jangan ikut lah, ni saya literally search dekat Google apa ni winter is coming meme. So yang saya dapat ni, so jangan ikut lah by on it, just for the meme, for the culture. Okay, next adalah ni cikgu apa ni Pamela suruh pesan untuk tambahkan dalam slide. Sebab mungkin certain people tak tahu bila musim terpujuk, bila musim autumn, bila musim apa ni summer dekat Europe. So saya bagi tahu lah, so masa bulan Jun dengan Ogos summer, autumn, September hingga November, winter, December hingga February, dengan masa spring, March dengan Mei. Bahasa Melayu dia, summer adalah musim panas, autumn musim terpujuk. So autumn ni masa pokok-pokok selalu gugur, dalam punya daun-daun banyak gugur. Winter adalah salji, spring masa pokok-pokok semua berbunga semua lah. Berbunga, buah-buah, menyinar, burung-burung berkicauan, betul lah. So, kecuali Eastern Europe dengan Western Europe, bulan sama, cuma Celsius berbeza. Boleh tengok kat sini. Dan di kat sini tunjuk negara-negara. So, korang boleh check lah kalau bila share slide ni. Okay, kat sini energy consumption by month from Europe. Kat sini saya bagi link untuk siapa-siapa nak check sendiri. Dalam ini juga, dia ada explain lebih lanjut lah. Apa lebih lanjut pasal graf ni. So saya untuk advice untuk sesiapa untuk Usha pergi link ni untuk tengok, untuk check sendiri explanation daripada Eurostat. So Eurostat ni saya memang follow Eurostat lah untuk saya punya presentation. So kalau korang tengok kat sini masa bulan dah nak dekat winter, which is bulan apa tadi? Winter bulan Disember hingga Februari, masa bulan dah nak dekat winter tu, consumption of gas dekat Europe meningkat. Masa dah bulan Jan tu dah menurun, tapi masih dekat winter ni. Sekarang kita kat mana? Sekarang kita kat Ogos. Ni saya tengah tunggu ni, apa akan terjadi? So, apa akan terjadi kat sini? Demand kat natural gas akan meningkat. Kalau demand meningkat, supply tak ada, fahamlah price akan jadi macam mana. So sekarang ni mungkin relax sikit. Sebab sekarang pun inflation orang dah macam ni. Bayangkan dah sampai winter nanti kalau orang teruskan orang punya sanction Rusia ni. Ni yang penting lah untuk kita tunggu quarter. So saya betul encourage the people untuk tengok ni. Ni link ni. So ni natural gas consumption kat Europe. Ini pula electricity yang negara Europe guna. So macam biasa meningkat masa dah dekat winter, Disember tu dah dekat winter, dah sejuk tu meningkat. Ini motor gasoline consumption dengan hard coal lah consumption meningkat. Dia nak dekat 7 tahun akan meningkat. Okay, sekarang ni kita apa yang berlaku kalau Europe ni teruskan sanction dekat Rusia, dalam cut supply dekat Rusia, okay, ataupun Rusia cut supply terus daripada Europe, diorang tak nak jual terus dekat Europe, apa akan terjadi? Ini adalah diorang punya reserve tau, diorang punya reserve dekat Europe banyak ni. So makin lama makin kecil. So diorang tak dapat supply, makin lama diorang punya reserve makin lama makin kecil. So kat sini dah masuk zone high risk dekat diorang punya supply. Untuk diorang punya kegunaan diorang, untuk kegunaan harian diorang, makin lama makin teruk. Ini yang risau lah. Januari tahun depan 2023. Sebab tu kita punya ekonomi ni dijangka 2023 dan mungkin sampai ke 2024 akan worse, akan makin worse. Saya nak cakap ni 40%, okay dah, mudah. Okay, sekarang persoalan ni, this is a $1 million question. Who is actually winning? Siapa yang menang peperangan ni? Kalau dari segi finance, yes, Rusia kalah. Tapi dari segi gas, food, siapa menang? So kita boleh tengok kat sini, US
diorang punya price index dah naik 37%. EU, Europe naik gas diorang, harga gas diorang naik 144%. Pada UK 142% price change. Contoh selama diorang beli RM2, dia naik RM4.5 RM4. RM6 lah sekarang. Contoh 6 euro lah. Diorang kena bayar daripada 2 euro. Tinggi tak tinggi diorang nak beli? Itu mungkin 1 liter lah. Tinggi tak tinggi? And Rusia, Europe, diorang nak sanction Rusia ni supaya, macam saya cakap sebelum ni, diorang nak sanction Rusia sebab diorang nak choke ekonomi Rusia supaya kalau ekonomi Rusia macam dah terganggu, menyebabkan Rusia hampir ke bankrupt, Rusia akan tarik balik diorang punya serangan supaya tak kena sanction lah. Tapi penjualan Rusia punya oil and gas dengan kuantiti yang sedikit, tapi diorang dapat profit lagi banyak daripada sebelum ni. Macam tahun-tahun yang sebelum diorang serang, diorang punya profit 50 bilion saja. Tapi masa tahun ni, profit diorang meningkat 90 bilion. So who is actually winning? Rusia ke Europe? Itu check sendiri lah, korang kena minta. Have your own opinion, do your own research on that. Ni soalan yang $1 million question lah. Okay? So next, kenapa negara-negara lain macam US, Qatar, Norway, diorang tak produce je lebih, tak supply je lebih oil and gas ni. Ni gas, ni oil. Macam Saudi Arabia, nombor 1 eksport minyak kan. Kenapa diorang tak supply je banyak dekat Europe ni? Next slide, burai. Kenapa? So, one of it sebelum saya cakap diorang nak profit, margin profit yang tinggi, nak mutu lagi banyak, diorang tak nak exhaust diorang punya resources dengan jual murah semua kan. So why adalah, kalau korang tengok kat ni, diorang perlukan terminal facility yang banyak. Okay, contoh kalau US nak supply dekat Europe dengan kadar cepat, diorang kena build pengganti node tu. Pipeline node. Pipeline tu. Diorang kena produce ni, diorang kena buat dari US ke Germany, ataupun diorang boleh hantar shipment by shipment. Tapi kalau diorang hantar shipment, diorang perlukan terminal yang banyak. Ni. Although you don't have a lot of terminal ataupun kargo banyak untuk diorang, untuk facilities, tapi diorang tak ada connection pipe yang menghubungkan terminal tu dengan main pipe tu, pipe node tu. Diorang tak ada sambungan tu. So walaupun US export diorang punya gas banyak dekat Europe, akan sangat susah untuk diorang distribute among each other. Faham tak? So kat terminal tu, diorang punya terminal tu walaupun banyak, tapi tak ada pipe-pipe yang menghubungkan yang barangan-barangan import daripada US tu untuk ke pipe-pipe lain yang tempat lain, ke tempat-tempat lain. Diorang tak hubungkan pun. Norway walaupun paling dekat dengan Europe, diorang dah supply kat Europe ni sekarang, diorang punya peak level lah, diorang punya diorang punya just nice level lah. Kalau diorang lebih sangat, diorang akan exceed, diorang punya akan kurangkan diorang punya resources lah. Dia memang dah sampai diorang punya terbaik lah, maksimum output diorang lah untuk dekat Europe. Okay, so kenapa pentingnya gas ataupun natural gas ni dekat Europe? Dia panggil LNG gas lah. So apa tu LNG gas? Kalau baca kat sini ni lah. So untuk ini spesifik adalah untuk heating homes lah, untuk diorang punya panaskan diorang punya rumah. Korang boleh check kat sini dua link ni. So dua link ni akan dia terangkan lebih mendalam lah pasal LNG gas ni. So saya dah nak habis presentation ni. So winter ni akan jadi decider siapa yang menang economic war ni antara 3 superpower, which is Europe,
US dengan Russia. So this memang jugalah. Okay, masa Rusia nak serang Ukraine tu, US paling United Nation, macam NATO semua paling banyak bising lah, paling banyak sembang lah. Oh, jangan, kita orang kata apa semua. Tapi bila Ukraine nak minta support, ni dia support dia bagi. You doing great, good luck, have fun. Okay? Diorang hantar dalam punya support, diorang tak hantar askar. Sebab kalau, okay, contoh kalau macam Taiwan punya isu tu kan, escalated to war antara China dengan US, it's definitely 100% World War 3. So kalau invest, jahanam dekat ekonomi. So kita harap benda tu tak berlaku dan saya dah reasonkan kenapa Taiwan tu penting untuk global. Kenapa China kena berfikir 2-3 kali sebelum serang Taiwan. Saya dah explain apa kepentingan Taiwan ni dekat US, kenapa diorang nak betul-betul nak jaga Taiwan ni. Okay. So ini je saya bagi presentation. This is the end presentation. So saya ada lagi 7 minit dalam presentation saya. Ada apa soalan tak? 7 minit lagi kan? Ada yang kat tangan tu. Sahidun Momen. Boleh saya tahu soalan dia? Encik Sahidun? Ada soalan boleh tak kita expect yang energy price akan naik balik walaupun dah turun mendadak? Tu lama, tapi macam saya punya presentation sebelum ni mungkin akan naik lah. Sebab sekarang ni dia turun mungkin sebab dah apa? Mungkin ada short term solution untuk diorang. European plan untuk kurangkan release pollution green energy. Tapi kan kalau cakap pasal green energy, China punya green energy lagi paling gerak lagi cepat daripada European tau. European ni diorang sembang tau. Diorang cakap China ni pengeluar karbon dioksida paling terbesar kat dalam dunia, paling tak jaga alam sekitar apa semua. Tapi padahal diorang selalu hantar dirty work ni dekat negara Asia macam China semua. Tu dia dirty work. Rampas Arab semua dah hantar kat Philippines sebelum ni kan, untuk diorang handle. So China punya green energy sebenarnya, China sekarang nombor 1 ataupun dominate, orang monopoli solar energy, solar panel dekat Malaysia. Kat Malaysia pun dia hantar kan, tapi Philippines dah stop, dah henti, diorang dah tak nak receive diorang punya rampas Arab daripada Canada semua, diorang hantar balik, pulangkan balik sampai Sawarat diorang. So, diorang ni selalu hantar benda-benda ni semua dekat Asia. They give all the reward to China, to Asian country, and then diorang sembang. Diorang ni foto lah, tak jaga kebersihan. Macam kat Australia, diorang siap suruh bagi tahu rakyat-rakyat Malaysia dekat sana untuk jangan potong, jangan terbang pokok, jangan apa semua. Jangan terlampau. Diorang kan tak suka palm oil. Sebab diorang cakap dia mengganggu alam sekitar semua, potong habitat semua. Tapi kita perlukan palm oil tu untuk kita untuk sustain our ekonomi. Tapi kita bukannya kita botakkan tu sultan tu, kita terkawal lah, secara terkawal. Jadi terkawal tu different opinion berbeza lah. Ada soalan lagi? Tapi saya expect akan naik lah. Ni saya punya expectation lah. Tak tahu lah. Dia akan tengok akan datang. Sebab tu saya menanti akan datang apa akan jadi masa winter ni. Lagi berapa minit? Ada lagi 4 minit. Setengah. 4 minit 30 saat. Tu saya tak tahu lah. Berapa lama, tapi Rusia ada masalah teknikal sikit diorang punya logistik. So kalau askar-askar diorang yang kat depan tu, diorang tak ada logistik dari segi makanan, diorang punya ammunition selalu kena serang, kena hijack oleh
Ukraine punya army tau. So kalau nak hantar supply makanan dengan Indonesia selalu kena ambush lah oleh musuh orang. So orang punya logistik dekat Rusia ni, orang punya logistik paling bagus antara orang punya internal tau, orang punya internal country. So kalau orang nak hantar orang punya kita kebal semua dekat daerah diorang, dekat negara diorang, sangat laju sebab ada train diorang sendiri. Tapi kalau tu global ataupun nak pergi keluar negara, diorang tak ada logistik advantage lah. Macam US, diorang ada banyak army base lah dekat beberapa tempat, dekat China, dekat Japan ada, dekat Korea ada, dekat Middle East ada kan. Kat Malaysia. Malaysia tak mesti ada ke. Tapi diorang ada apa, banyak buat apa ni, military deal lah dengan Indonesia. So buat masa ni semua faham lah saya punya presentation. Nampak kenapa kepentingannya Taiwan ni dekat global, kenapa isu ni sangat kita kena ambil tahulah. And apa efek Rusia dengan Ukraine ni peperangan. So ada lagi tak? Kalau tak saya boleh paskan kat Cikgu SB untuk bagi dekat Klaus. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Nazmi. Panjang lebar ni ha. Perkongsian yang menarik ya. Okey, untuk seterusnya kita bagi pada Tuan Firdaus kita untuk market outlook minggu ni. Cikgu. Ya. Saya nak tanya sikit dekat dekat Tuan Nazmi ni. Okey, sudah. Saya Rizwan daripada KSV4. Okey. Nak tanya pendapat lah ataupun rakan-rakan yang lain ataupun cikgu mungkin ada pendapat. Sekarang ni US dah keluarkan CPI dia dan kita tahu data tu daripada aspek mereka aspek tinggi, pelabur aspek tinggi, tapi data yang dikeluarkan adalah kurang daripada expectation. So kita nampak market react dengan positif, which is kita boleh tengok Nasdaq, Dow Jones semua tu, so dia dah melepasi resistance yang agak kuat. Jadi yang kita tahu sekarang ni inflasi masih belum dideclare oleh US. Dan kita tahu dekat US pelabur-pelabur memang banyak kat situ. So apa yang akan terjadi in future? Maksud saya in future ni mungkin dalam 3 atau 4 bulan lagi. Sebab kita tahu rentetan daripada masalah Rusia dengan Ukraine satu. Dan sekarang timbul pula masalah China Taiwan. Adakah inflasi akan berlaku dan US sekarang ni saya nampak cara US dia seperti macam deny ataupun dia macam menahan untuk mengadmitkan yang recession tu sudah berlaku. Jadi andai kata mereka waktu winter ni mereka tak boleh nak tampung ataupun tak boleh nak berdalih lagi lah. So mereka terpaksa keluarkan data CPI yang mungkin benar ataupun yang daripada expectation. Contoh dia expect data tu mungkin 9. Tapi bila keluar jadi 12 ataupun 13. So kita akan tahu market akan react dengan sangat volatile, which is mungkin akan jatuh and then akan rebound balik. So saya nak tanya pendapat yang semualah Tuan Nazmi ataupun cikgu sendiri. Apa yang akan berlaku akan datang untuk winter ni? Let's say daripada segi inflasi tu makin tinggi, satu disebabkan oleh energi. Dua daripada segi makanan, security food. Itu je. Terima kasih. Okey Nazmi, boleh tolong jawab kan? Ataupun soalan dia lebih kepada apa soalan ni? Cikgu boleh rumuskan tak? Saya nak tanya pendapat bagaimana? Apa impact dekat winter tu? Inflasi. Yes. So, saya punya kita tahulah energi demand akan tinggi dan harga akan tinggi. So rakyat US ke Europe ke ataupun even kita sendiri pun akan bayar lebih daripada apa yang sepatutnya. Betul. So saya tak nampak market react sekarang ni. Ini pendapat saya lah. Saya tak nampak data yang keluar sekarang ni adalah betul-betul bull untuk market react. Maksudnya ini hanya ada sekadar rebound and then akan get back balik kepada dasar. Maksudnya dasar ni adalah lower low yang balik ataupun dia akan buat double to bottom. Kalau kita tengok chart pada Dow Jones ataupun Nasdaq sebagainya. Itu pendapat saya lah, itu pendapat peribadi saya. Sebab saya tak nampak solusi yang benar. Kalau tanya pendapat saya, secara jujurnya saya tak setuju kenaikan
federal. Contoh dia naikkan rate sebab kenaikan tu adalah untuk mengekang inflasi. Kita tahu sekarang ni dia bukan disebabkan oleh macam mana saya kena fikir ayat. Dia bukan disebab kenaikan inflasi sekarang ni bukan disebabkan oleh demand. Demand tu memang ada tapi dia disebabkan oleh peperangan. Faham tak maksud saya? Minta pendapat lah kalau ada rakan-rakan yang boleh bagi pendapat, mungkin kita boleh berdiskus benda ni. Thank you. So apa-apa pun kalau benda tu selalunya dia memang ikut demand tau, demand supply. Apa-apa kalau pasal inflation memang ikut demand supply. Kita tak boleh nak deny on that. So inflation ni ataupun interest rate diorang naikkan ni adalah untuk reduce that demand. So diorang kena cari alternatif jalan lain untuk mengurangkan diorang punya oil consumption. Contoh macam mungkin diorang buat work from home ke, diorang kena fikirlah nak reducekan diorang punya consumption tu. So apa naikkan interest rate tu nak tak nak Rizwan, itu adalah cara paling efektif untuk lawan inflation. Diorang so perang tu macam tu cakap ni bukan sebab apa, tu cakap bukan sebab supply and demand tapi sebabkan perang tu lah supply and demand tu terganggu. Dia ada diorang punya continuous impact tu. Diorang ada apa connection yang sama tu. So macam contohnya pasal winter kan. Betul macam Pak Is cakap, inflasi 1990 lagi teruk. 1990 ada kes dia, saya ingat. Ada isu, ada itu, dan itu pun ada economic downturn juga, ada economic downturn juga. 1980, 1997, 2008, itu semua ekonomi downturn tu, ada isu tu. Tapi itu for the next time lah. Okay, so winter, macam saya cakap supply and demand. So demand, nanti saya tunjuk graf tadi, demand masa winter sangat tinggi. Diorang punya consumption akan meningkat masa winter. So macam kita belajar supply and demand kat dalam, okay, macam sebelum market outlook, sebelum presentation, sebab presentation sebelum ni, market ataupun Nasdaq semua ni, dia bukan menentukan economic condition dunia tau. Kalau dia naik macam mana pun, dia tak menunjukkan ekonomi ni tengah baik ke tengah apa. Dia just macam orang punya anggapan ataupun orang punya desire untuk beli saham tu ada ke situ. Diorang ada interest lah. So dia naik macam mana pun itu bukan menandakan ekonomi elok. So masa sebelum berlakunya 2008 tu ekonomi mentanak naik. Diorang punya semua macam happy gila. Diorang punya expansion, diorang punya pembelanjaan, diorang belanja banyak-banyak orang sampai ke orang-orang yang tak ada duit pun boleh beli rumah. So diorang ingatkan, semua orang assume that economy is going well. So ramai gila orang beli rumah. So bila tiba-tiba satu hari tu makin lama makin ramai orang tak mampu nak bayar diorang punya mortgage, diorang punya duit nak bayar loan rumah tu, makin lama makin ramai. Masa tu orang tak sedar pun lagi pasal benda tu. Tapi ekonomi Nasdaq apa semua tu naik. So bila dah mulanya dah sedar, orang tak bayar, dia terus crash. Dia berlaku lah. Itu dia punya ni lah. Sebab saya cakap Nasdaq semua ni dia bukan menentukan ekonomi punya situation. Jawab. Okay, baik. Thank you. Faiz nak tambah ke? Ada Faiz? Ada. Saya tambah sikit lah. Yang sebenarnya jangan risaulah. Sebab kita akan react pada market. Kita akan predict. Kalau kita predict macam ni kan, dia jadi macam tak tenang bila kita trade. Sebab market ni dah 100 tahun. Apa yang kita alami hari ni, benda yang sama dia ulang. So, tak perlu nak risau. Kalau kata inflasi naik, akan ada sektor yang trending. Kalau ada peperangan, akan ada sektor yang trending. So kita akan follow the trendingnya sektor. Sebab kita is a retailer, kita boleh beli senang sebab kita punya lot kita kecil. Sebanyak dengan banker. So kalau kita nak fikir apa nak jadi 2-3 bulan lagi kan, kita akan lagi runsing dan kita susah nak trade. So tujuan yang kita belajar macam-macam ni pun sebab kita nak buat duit je. Bukan kisah pun kalau ekonomi
US macam mana, UK macam mana kan. So tak apa, kita react, kita tengok pada chart. Okay, masih Faiz. Okay, so untuk seterusnya kita serah pada Tuan Firdaus kita untuk makan outlook minggu ni. Ada Firdaus? Ada. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okay, Alhamdulillah dapat. Dapatlah. Oh, saya baru nampak. Saya recap balik apa yang saya dah sharing last week untuk minggu pertama bulan 8 saya. So yang ni adalah Dow Jones kita dalam weekly time frame, sama juga dengan kontingan yang lama. By candle yang dah berlaku, kita dapat break kita punya resistance yang agak kuat, strong resistance yang possible kita dah marking last week. And dalam daily time frame saya expect dia akan turun dahulu, tapi penutup hari minggu ni dia teruskan kenaikan dan kita boleh assume yang bear season dah macam dah tamat lah. Cuma kita tak boleh nak jangka sejauh mana dia naik sebab sekarang punya kenaikan adalah overextended punya rally dalam bear market. So untuk yang belum ada position, jangan kelang kabut untuk cari entry next week. Kita relax dahulu. By right, untuk yang ni saya tambah sikit apa yang tadi Nazmi ada sentuh berkenaan winter. So kalau kita tengok dalam weekly time frame, biasa dengar pepatah dalam grup kita ataupun mana-mana grup saham yang kata September go away, November coming back apa semua. Ini biasanya yang kita boleh correlate dengan apa yang Nazmi sentuh hari tu. So potensi dia akan ada correction yang agak deep sebabkan sekarang ni adalah summer month dan kita boleh expect price boleh break kita punya weekly RPS untuk disebabkan low volume transaction on that particular period, disebabkan banyakkan fund manager semua closing dia punya account untuk yearly punya account lah. So dalam daily kita tahu price tengah high dan expectation saya berkemungkinan dia sepatutnya ada sedikit correction dahulu untuk ambil penumpang dan kita boleh ada sedikit rally possible sehingga area sini. Itu yang best case scenario lah. Tapi based on apa yang kita nampak sekarang, dia perlu turun dahulu. So ini untuk Dow Jones dan seterusnya adalah Nasdaq. Sama macam last week punya chart yang kita conteng. Kita ada structure break pada lebih kurang hujung Julai, and then pada second last day dia ada penurunan yang agak drastik dan dia teruskan kenaikan juga untuk closing area resistance buat masa ni. So untuk Nasdaq dalam bursa Malaysia kita akan refer kepada tech sector. Tech sector mungkin akan ada panic buying berlaku next week kita sebab kita yang buka market dahulu. So if ada set up untuk intra, kita cuba cari intra. Kalau tak ada, kita relax je lah. So untuk Nasdaq pun sama, dia dah berjaya break weekly support become resistance yang lama. Kalau kita tukar kepada time frame weekly, kita akan nampak this is previous punya support, now become resistant, and now dia dah dapat break with strong rejection from buyer side within this 1 week. So sama juga kita tak nak masuk dekat higher high unless ada set up untuk sama ada rempit ataupun intraday lah. Next kita tengok kepada US oil. Sama juga
yang last week punya apa yang kita tengok, so price sekarang dah berada bawah daripada kita punya yearly range support on 2022. Dia tak berapa bawah, tapi kita expect kemungkinan dia akan start jatuh sampai $83 and then baru ada pullback, baru ada sideway untuk buat balik kenaikan on winter month, winter session nanti. So, kita tak tahu sama ada kenaikan ataupun turunan sekarang masih kuat ataupun tak. Setiap perkenaikan adalah lower high dan kita expect possible price akan stabilize around 88 sehingga 84 untuk membentuk sideway dan kumpul balik momentum untuk buat cerita yang mungkin akan keluar akan datang. So, kita pindah ke tanah air kita. ABM KLCI kita sekarang macam biasa yang kita tahu banyak earning tengah keluar. Kalau kita tengok dalam weekly time frame, yes, kita dah ada lower low and now possible dalam formation candle yang semakin mengecil di atas, kita boleh anggap kelemahan dalam kenaikan yang tengah berlaku. So kita ada dua support range yang agak kritikal ataupun agak besar. 2020 punya support range kita dapat break, and then 2021 punya support range pun kita dapat naik juga. Dalam time frame daily, saya expect akan ada kenaikan sehingga lebih kurang 1530. Tapi ini adalah indeks sahaja, tak menentukan counter-counter yang kita select ataupun yang kita study sendiri. So, perubahan dia sama juga untuk berlaku uptrend ataupun downtrend ataupun nak confirmkan lower high sahaja based on candle formation. Buat masa ni kita dapat tengok last minute ada selling pressure pada hari Jumaat hari tu. Okay, kita pergi ke sektor finance macam last week. So candle yang saya marking adalah yang last week punya review. Seperti yang kita dapat tahu, dia adalah satu sektor yang establish uptrend dan masih belum bearish. So macam Cikgu Hasbi pernah cakap, kita boleh gunakan finance sebagai benchmark kepada ekonomi kita sendiri. So as long finance masih strong bullish, kita boleh expect yang mungkin kita terjaga sikit kita punya ekonomi ni, sebab loan possible juga disebabkan oleh interest rate yang naik sekarang. Kita dapat tengok earning bank akan meningkat dan and so on lah. Next punya index adalah plantation. So, kalau untuk kawan-kawan yang tak masuk last week, saya buka juga weekly untuk kita tengok balik apa yang berlaku. Dia possible juga adalah kenaikan untuk penurunan sebabkan CPO kita ada structure break on lower low, dan dalam plantation dia sebabkan banyak counter yang tagging dengan plantation punya index. So by structure itself kita dapat tengok ni adalah fasa bullish yang agak kuat. Sekejap. So tak silap saya, yang ni adalah bila inflation start tinggi, kita dapat tengok penurunan yang agak drastik sepanjang lebih kurang bulan 5 sampai hujung bulan Julai, berapa? Bulan 7 lah, bulan 6, yes. So structure just dah ada break. Dalam daily time frame kita dapat tengok kenaikan dia agak kecil-kecil, and then saya tak berapa minat lagi untuk study plantation buat masa ni. Cuma kita tahu dah ada uptrend, mini uptrend on the strong downtrend move lah, lebih kurang. Okay. And then energy yang ni terkait rapat dengan apa yang berlaku tadi yang Nazmi terangkan ataupun sharing. Last week punya review dekat area sini kita ada bear candle, and then 2022 strong support
nampak masih intact. Cuma on longer time frame ataupun longer duration, kita boleh assume this is lower low. And now potensi dia akan ada kenaikan untuk continuation ke bawah. Cuma the best kita bagi dia sideway ataupun ada bullish candle untuk confirmkan move tu adalah yang ke atas lah. So pada masa ni kita expect yang resistant adalah somewhere around 675. If price ataupun candle dapat break 675, kita boleh assume this is a continuation ABC punya pattern. And next punya sektor adalah healthcare. Last week saya tak berapa sentuh pasal healthcare disebabkan penurunan dia yang tak berkesudahan lah. So sepanjang daripada bulan Julai 2020 sampai sekarang dah nak habis Julai, dah masuk Ogos balik dah pun, kita masih dihadiahkan dengan candle yang agak menakutkan lah. Siapa-siapa yang ambil healthcare tu jaga kesihatan baik-baik lah. So tak ada setup langsung untuk saya ataupun kawan-kawan lain yang nak mencuba nasib dekat counter-counter healthcare. Untuk next punya utilities. Okay, utilities sama boleh kata dia tak trending dan dia boleh kata downtrend lah kalau kita tengok daripada time frame yang panjang. Cumanya dia ada sedikit ataupun kita cakap dia ada continuation kenaikan based compared to last week. So possible ada sedikit permainan ataupun kita cakap utilities ni kurang counter lah sebenarnya yang menarik. Kita tak nak sangat lah. Cuma possible ada kenaikan ataupun setakat temporary punya rally sebabkan mungkin earning report ataupun dividend kita. Saya pun tak apa study utilities punya counter. So kalau minat boleh cari, kalau tak kita biar dululah benda ni. Next sector adalah construction. Construction, yes, kita assume this is higher low dan setiap move dia dapat break kita punya previous resistance. So kalau kita zoom in, okay, so last week punya review area resistance betul and then ada rejection balik. So dia kita assume sideway lah buat masa ni construction. Cuma ada few counter yang saya minat dalam construction yang dah establish uptrend. A few of that is tak silap IJM dengan Gamuda tu tak silap. So kalau nak masuk sektor yang tak trending, saya punya suggestion cari counter-counter yang leader lah, jangan pergi cari counter-counter murah sebab dia lambat berjalan. Next adalah telecommunication. Pun sama, masih sideway, cuma kita dapat nampak dia ada consolidation breakout daripada base yang lama ataupun sideway yang lama. So ke mana arah tuju dia? At least kalau kata dia nak naik, dia mungkin akan cari SPR 2020 sepanjang kejatuhan dia, and then dekat sini yang kita akan tengok something yang mungkin meriah berlaku lah buat masa ni. Kalau cakapkan kepada counter-counter leader, saya nampak TM sahajalah yang masih cantik buat masa ni. Other than that, saya rasa banyakkannya counter-counter yang low float share dalam bursa. So, saya tak berapa minat counter macam tu. Next adalah consumer. On chart pattern ataupun trend line dalam chart itself, kita dapat tengok dia adalah falling wedge. Dalam kita boleh assume ini adalah higher low. So kita tak boleh nak jangka dia akan buat kenaikan terus ataupun tak. Cuma saya assume 590 punya area sebagai resistance yang agak kuat untuk keluar daripada downtrend. So dengan bantuan ataupun push yang agak kuat daripada counter-counter leader, dia mungkin boleh start trending up again after dia break resistance yang lama lah. So by structure itself dalam time frame yang kita tengok pendek,
kita boleh assume sebagai sideway tapi tak berapa menarik lah. Tapi ada few counter consumer yang saya study, Texchamp, Bonia, and then tak silap saya BJ Food satu lagi dengan apa lagi tu. Yang tu ada structure uptrend. So if nak masuk counter-counter yang index dia jatuh, tapi cari counter yang uptrend, and the best is cari yang leader lah. Leader sama ada leader on price ataupun leader on price action. So last week punya review kita tengok masa tu memang ada nampak nak jatuh, and then by apa yang dimarkingkan sama juga last week, 2022 punya weekly resistance dapat bertahan. Cuma possible dia akan mengecil dan dia akan sideway dekat kawasan sini sehinggalah sama ada dia buat descending triangle ataupun breakout from the downtrend line. Ini untuk consumer. Next punya sektor adalah industrial product. So saya assume last week dia akan jatuh sehingga ada candle punya position ataupun area. Cuma dia tak jatuh sangat, and then dia boleh gap up, and hari Jumaat last dia tak dapat bergerak banyak. Mungkin disebabkan profit taking ataupun orang tak nak pegang on weekend disebabkan global punya index belum closing lagi hari Jumaat tu. So kalau kita tengokkan kepada global punya movement, kita expect price possible akan mencari balik weekly resistance satu yang dah dimarking area 186, and if dapat buat breakout, kita boleh assume this is higher low from the series of downtrend with the satu higher low and then dua higher low. If price tak dapat sustain above weekly RBS yang last marking, continuation mungkin ke bawah. And ada few counter yang menarik dalam industrial product yang ni akan recap balik daripada last week punya selection jugalah. And kita ada properties. Properties saya assume dia sideways, tapi tak tahu kenapa dia boleh naik. Saya tak berapa study counter properties disebabkan leader dia agak berat, so saya abaikan dahulu. Cuma dia agak menarik disebabkan kita ada formation higher low yang berterusan. Setiap kejatuhan dia ada kenaikan balik. So in case kalau dia dapat break strong resistance above 648, kita cuba assume yang price mungkin bergerak dalam trendline yang dibentuk ni lah, sehinggalah dia berjumpa dengan trendline kejatuhan yang lama somewhere around 6 dan 67. Yang ni adalah strong resistance buat masa ni disebabkan kita dah pecah structure yang agak panjang. Next punya index adalah transportation. So by naked eye kita tahu yang kita dah break kita punya strong support, and then sekarang kita dekat lower low. If we zoom in sikit, kita dapat tengok yang reversal candle adalah sini, yang ni adalah 3 hari bulan Ogos. So dia bergerak dalam sideway range lagi buat masa ni, sama dalam 798 sampai 808, dan even though dia naik, kita dapat tengok yang candle masih to sustain above resistance. Kita tak tahu sama ada any catalyze ataupun any report daripada company transportation ni dapat membantu untuk buat naikkan. Kita tunggu dan lihat dahulu. Untuk seterusnya teknologi. Okey, teknologi ni berkait rapat dengan Nasdaq. So last week masa review tak silap 5 hari bulan, yes dia jatuh, dan dia masih boleh bertahan di atas previous RBS. And then kalau kata based on apa yang berlaku dekat Nasdaq, kita expect dia akan boleh shoot sehingga 70 mata. Cuma saya nampak range agak safe sebab kita ada lebih kurang 4 point untuk ke mother candle yang lama. If tak ada lagi setup, kita biarkan dahulu. If ada, kita try track the trend sehinggalah dia patah trend
Okay. Saya rasa okey, yang sekarang ni kita dah masuk ke dalam counter selection last week. Saya just recap balik sebab saya banyak cari untuk long position. Saya jarang buat intraday. So last week kita dapat tengok ada rejection on RBS yang lama. Kalau kita tukar kepada weekly, mungkin ada reason kenapa warna biru ni. Okay. So structure itself dah break, kita dah ada trend reversal, kita dah ada candle yang masih ada rejection daripada buyer. UWC tak silap saya teknologi. The best adalah kita tunggu dia break 4150 untuk bukan BOB, tapi kita tunggu dia return balik ke 450 untuk bergerak ke atas balik lah, dengan risiko yang agak terkawal sampai around RM4 ataupun closing harga last week. So, kalau dia dapat terus break ke atas, Alhamdulillah. Kalau tak, kita abaikan dahulu. Next counter adalah counter KGB. Okay, so basically 1240, 1220 adalah satu range yang agak cantik. Maksudnya a lot of buyer yang sanggup tahan daripada diteruskan kejatuhan. And then hari 10 Ogos tak silap hari Rabu, kita dapat tengok yang ada rejection daripada buyer and then teruskan kenaikan macam yang ada Faiz share dalam group KSP 2 hari tu. Bila ada get up dengan volume, momentum ke atas tu masih ada, cuma kita sama ada perlu tunggu untuk dia relax dahulu ataupun kita join the bandwagon untuk terus ke 1350 punya resisten ataupun the best adalah sampai around 1.30. KGB bagi saya okey lah. Next counter adalah SAM. Okey, yang ni counter yang saya sendiri ada dan saya dah masuk dan keluar banyak kali. Last week masa review 5 hari bulan ada kejatuhan dan saya expect dia dapat bertahan dekat previous resistance ataupun range yang lama. Cuma dia teruskan kejatuhan dengan agak signifikan punya volume disebabkan counter ni agak tinggi liquidity dia. And pada hari Rabu, even though candle close bawah, tapi kalau kita tukar kepada lower time frame dan kalau kita rajin untuk baca trade detail, kita dapat kesan yang ada buyer support harga pada last minute, even dia jatuh balik pada penutup petang hari Rabu tu. And dia teruskan kenaikan dengan gap lebih kurang daripada 3.8, dia terus get up RM4.04. And on this particular candle sahaja, kenaikan dia untuk sehari itu lebih kurang 18 ke 20%. So antara counter-counter yang menarik minat saya untuk cari entry lah sebenarnya. And hari Jumaat hari ini, Jumaat lepas, kita dapat tengok yang direction masih belum clear, cuma kita dapat tengok dia dapat bertahan atas 4360 lebih kurang. So saya punya target run yang lama lebih kurang ke RM5 possible boleh tercapai. Kalau tak, risiko agak tinggi sebab dia boleh teruskan kejatuhan macam sekarang untuk next punya trading days, possible sampai 4, siapa tahu kan. Cuma satu lagi kita kena consider dia dah tak berapa lama dengan earnings report dia. And one more things about SAM is dia punya manipulation ataupun kita cakap dia punya permainan agak menarik. Sebab kalau kita considerkan last time, dia punya earning reports dia ada get down on following days and then dia stabil sehingga dia dapat buat breakout balik. Cuma dalam keadaan market sekarang ni kita tak boleh expect yang ini akan berlaku dekat sekarang ni. Cuma counter-counter yang agak mahal tapi liquidity agak tinggi. So SAM dalam watchlist. Kobe, okay. Kobe
agak menarik pada hari Jumaat tu. Structure break dah berlaku pada area 2870. So hari Rabu, kebanyakan kaunter leader ataupun giant-giant dalam bursa hari Rabu banyak jatuh dan banyak juga rejection balik. So dia teruskan gap up dengan volume yang agak significant compared to yesterday. And hari Jumaat sesi petang nampak ada buyer control games lah buat masa ni. Kita dapat tengok dia dah start break. Kita punya range lebih kurang 3220 based on previous resistance punya candle. So in case kalau dia jatuh, boleh cuba dengan trading plan ataupun kita anggap lebih kurang area RM3 sebagai stok buat masa ni. If dia tak dapat naik, kita akan tunggu dia buat retracement and baru kita cari entry yang paling bersesuaian dekat area-area bawah ni lah. Kalau dia teruskan kenaikan, kita just switch on kita punya FOMO mode. Next counter, tak silap saya, okay, ini adalah Gretek. Counter ni tak silap Faiz adalah pelopor Gretek lah buat masa ni. Dia sideway and then dia dah start ada structure break around 4390 and then sama juga hari Rabu kebanyakan counter menjunam tapi dapat naik balik and buat masa ni resisten yang terdekat dia adalah area 4085, 409 lebih kurang and next resistance agak jauh lebih kurang somewhere around this area 4325. In case kalau berminat kita possible ada gain lebih kurang 7.9% with the risk yang dah targeted risk around 3%. Ini kalau nak FOMO lah, kalau tak kita relax tunggu dia ada retracement after intraday breakout, kita cari high low dalam intra chart. Next counter Encom. Okay, Encom masa review kita ada few things yang kita dah tengok. Major trend changing level somewhere around this area, lebih kurang 93 sen ke 91 sen, lebih kurang 95. So hari Rabu ada rejection and hari Khamis dan Jumaat dia dapat buat continuation ataupun reversal based on candle yang dah dipotong ataupun dimakan. Buat masa ni disebabkan harga dia dekat-dekat dengan RM1, for sure agak kuat rejection dekat area RM1, satu number yang agak strong psychology number and is a strong resistance jugalah. And kalau katakan dia dapat buat kenaikan, kita boleh assume this is higher low compared to the lower low dalam siri kejatuhan dia selama ini. Masa dia jatuh lower low area 840 and kita ada high dekat major weekly resistance level. And buat masa ni kita boleh assume 930 sebagai kita punya higher low dalam trend tengah bertukar sekarang. And the best is quarter report dah keluar. So just monitor price action dalam Encom NY ni. Next counter Dexta pun sama sebab dia dalam sektor yang sama dengan Encom. Kalau kita tengok dalam time frame yang panjang, kita boleh assume yang ini adalah possible lower high disebabkan kenaikan dia tak dapat naik tinggi daripada previous all time high ataupun higher high yang lama somewhere around RM2. Cuma kita kalau kita just monitor ataupun just assume this area sahaja, kita dapat lihat reversal dah berlaku and then dah ada validation on higher low somewhere around 1.6 to 1.64 and last Friday last Friday kita ada rejection on 1640 and dia menepati apa saya punya expectation untuk dia jatuh ke 1640 and teruskan kenaikan at least 1770 and if dapat bertahan ataupun dapat naik daripada 1770 kita akan assume pergerakan dia yang seterusnya adalah somewhere around this big mother candle area 1830
and the rest will be history lah. Next counter last week juga yang just recap saja, Fiamma. Okay, yang ni counter yang agak menarik disebabkan dia dalam kawasan ataupun kita cakap dia strong uptrend. Cuma strong uptrend dia still kena turun untuk buat higher low. Proses dia untuk sekarang, kalau ikut last week, saya assume dia akan jatuh panjang ataupun lama lah. Dan nampaknya buat masa ni kita dapat tengok Fiamma ada potensi untuk teruskan kenaikan sehingga lebih kurang previous all time high ataupun higher high 1050. So the first thing mungkin kalau ada peminat lagi counter ni, possible dia akan teruskan kenaikan, atau kalau dia tak dapat teruskan kenaikan 980, kita boleh assume mungkin dia double top area dan dia akan teruskan kejatuhan sehingga 905 balik sebelum sideways untuk kumpul balik momentum. Dan earning reports pun dah tak berapa lama, lebih kurang 22 hari bulan akan release. So agak cantik lah permainan untuk Fiamma ni. Next counter adalah CS Sneak Gas. Last review dia adalah bull candle breakout. So dengan wujudnya bear candle, dua bear candle dengan normal volume, kita boleh assume higher high dah complete. So kerja kita sebagai seorang petani moden ni, kita tunggu higher low somewhere, sama ada menggunakan Fibo ataupun just tengok price action on itself lah, price action and EVA on this particular counter, yes. So kalau kita lihatkan daripada sejarah dia yang lama, previous all time high ataupun 52 weeks high adalah 825. Kalau kata dia boleh return ke 825 dan tak bocor, itu adalah satu setup yang agak menarik untuk diperhatikan. In case kalau dia tak bocor candle somewhere around 875. Kalau dia bocor, saya akan assume somewhere antara 875 ke 825 akan ada kumpulan momentum balik untuk teruskan kenaikan. Dan saya rasa ini adalah counter last saya tadi. Betul, habis. Okay. Saya rasa dah habis dah buat masa ni, tak ada counter yang saringan lain yang saya ada sebab saya banyak follow counter yang sama sahaja. Kalau ada sedikit ketidakfahaman boleh bertanya ataupun text dahulu. Kalau tak ada, saya serahkan balik kepada Ibu Asbi lah. Okey, Faiz, SDS nah. Saya tengok apa yang ada dekat SDS. As usual, kita tengok time frame besar dulu. Okey, SDS adalah counter yang uptrend. Last week ataupun whole week punya candle solid ke atas dengan 7.23%. Buat masa ni kita punya high ataupun all time high around 470. Kalau kirakan risiko buat masa ni agak high risk lah. Buat masa ni tak nampak apa-apa anomali lagi dalam SDS. Kita dapat assume
price mungkin akan start dapat break kita punya previous resistance somewhere around 455 based on closing candle. If we consider the upper tail 475. So kalau momentum masih kuat, sama ada buy on breakout ataupun tunggu ada penjualan mengejut pagi-pagi ataupun petang-petang based on kiraan yang ada ataupun candle spread yang kita nampak ni lah. Lah Faiz 410 tu tolak pin 470 terus lah. Cikgu Hasbi ada tak lagi? Ada Cahaya Permata minta cikgu tolong review kan? Okey, tak apa, saya buat lah. Sonic. Ini penting yang lama. Saya tak pandai trade chart macam ni. Saya tak pandai baca chart yang macam ni. Dia ada sideways range yang agak menarik lah buat masa ni. Satu kita ada bottom area dan kita ada top area. Kalau kata baru nak masuk, and make sure price tak jatuh 50 sen. Dan kita dapat cuba targetkan somewhere around this gap area dahulu, 535 ke 550 lebih kurang. Okey ya, Cahaya Permata. Kalau tak ada apa, saya rasa saya boleh tamatkan dululah apa sharing MO untuk minggu ni. Masa pula pergi cikgu. Okey, Sonic Warren. Di 2023 bagi saya tak prefer lah harga yang macam ni. Risiko agak tinggi. By structure itself, kalau kita buka time frame besar, kita mungkin nampak dia adalah satu counter yang agak kuat downtrend lah. Dan weekly chart pun masih belum ada tanda apa-apa lagi. At least kita nak dia naik 115 dahulu untuk potential higher low yang terbaru. Kita ambil 115 disebabkan bukan kita buy on breakout, tapi kita dah nampak kawalan risiko kita bawah 95 sen adalah tempat kita kena keluar dahulu. So kita tak nak beli sekarang 95 ni disebabkan kita berpotensi untuk turun ke bawah lagi. Selagi tak ada tanda, saya tak nak ambil apa-apa position lah dalam counter-counter yang macam sekarang ni, sebab last time pun dia sama juga. Dia buat kenaikan and then dia jatuh dan break kita punya previous support area 10 sen. And kalau kita tengok kan, setiap kenaikan adalah penurunan seterusnya. Kita cuba elakkan counter-counter yang macam ni lah. Viz. Okay. Wow. Super. Ada apa-apa catalyst ke ni, FND?
Saya ulang soalan cikgu. Candle tengah buat apa sekarang ni? Nak jadi cikgu sangat kan? Candle tengah buat high-high, dia dapat break consideration phase area C ini ataupun sideway. Based on apa pemahaman cetek saya, dia baru buat breakout on sideway breakout. So buat masa ni belum ada entry unless kalau dia ada continuation candle ataupun sedikit retracement pada T1, T2, T3 possible. Kalau nak selamat, cara saya akan tunggu somewhere around 710. At least dengan 710 saya akan start cut bila dia dah start drop daripada 680 ataupun 675 lebih kurang. Please counter tag tak jalan walaupun lain dah jalan, betul tu. So yes, dah cantik lah sebenarnya. Kita ada lower high, kita ada lower low, kita ada lower high lagi, kita ada lower low pada Julai, and then price start berkedut-kedut dekat sini sehinggalah ada breakout. Ini adalah satu benda yang biasa Cikgu Hasbi selalu tekankan, if ada 20 days breakout, kita boleh start monitor. So based on apa yang dah berlaku, betul-betul kita ada 20 days breakout. Actually disebabkan dia tak berapa liquid pada beberapa hari sebelum ni, agak susah nak trade. And sama juga semua tech sector pada hari Rabu banyak ada rejection daripada buyer side. So kalau siapa-siapa yang memang ada monitor ataupun study risk, possible dia boleh ambil position masa ni. Buat masa ni sama ada terus TP ataupun tunggulah. Kalau yang baru nak masuk, saya suggest possible ada dua area yang saya nampak dia boleh retrace sama ada area 730 ataupun 710. Betul tu Tuan Rizwan, agak lagged lah untuk piece ni. So the best cari yang agak okey. Contoh macam saya rasa tech sector kebanyakan dia pattern lebih kurang sama lah sebenarnya. Cuma pemilihan counter and how liquid is that counter on that particular trading days, itu yang kita tak tahu buat masa ni. So as long price action dengan PVA support apa yang kita punya judgement, kita boleh ambil tindakan on that counter terus. Okey lah, saya rasa tak ada apa dah kot lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam semua kawan-kawan. Kita jumpa lagi next week, InsyaAllah.